Trend kedatangan pekerja asing ke Malaysia yang kian meningkat memberikan kegusaran kepada masyarakat daripada pelbagai aspek seperti peluang pekerjaan, kesihatan, subsidi yang diberikan kepada rakyat termasuklah dari segi keselamatan. Namun tidak dapat dinafikan bahawa kedatangan pekerja asing juga memberi manfaat kepada Malaysia dengan memenuhi keperluan kemahiran di beberapa sektor tertentu. Selain daripada meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia, walau bagaimanapun penting bagi Malaysia untuk mengelola dan mengatur kedatangan pekerja asing dengan baik sehingga manfaat yang diperoleh adalah lebih besar berbanding dampak negatifnya. Ianya dapat dicapai dengan meningkat pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang terhadap pekerja asing dan pihak menyalahgunakan. Kita juga harus memastikan bahawa pekerja asing di Malaysia diperlaku dengan adil dan dijaga kesejahteraan. Terdapat beberapa khidmat masyarakat di Malaysia yang telah ditubuhkan untuk menangani isu-isu diskriminasi, eksploitasi, penderaan, pemandangan manusia kepada pekerja-pekerja warga negara asing inilah. Antaranya adalah FOMEMA. Ini merupakan agensi pemantauan pemeriksaan perubatan pekerja asing. Ianya satu program pemeriksaan perubatan secara mandatori, secara wajib lah untuk pekerja asing yang datang mencari kerja di Malaysia. FOMEMA ni juga memastikan pekerja-pekerja asing ni tadi akan disaring mengenal pasti penyakit-penyakit berjangkit lah, dan jika ada, mereka ni tadi akan diberikan rawatan perubatan yang sesuai lah. Baik, yang kedua adalah MTUC. MTUC merupakan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. Ini sebuah pertubuhan kesatuan sekerja kebangsaan yang mewakili kepentingan pekerja, termasuklah pekerja asing, menyokong undang-undang buruh yang adil, memastikan keadaan kerja yang kondusif, yang lebih baik, dan juga memberikan perlindungan terhadap diskriminasi dan juga eksploitasi diberikan oleh majikan kepada pekerja. Kemudian Tenaga Nita, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang menyediakan perkhidmatan dari segi bantuan guaman, kaunseling dan juga sokongan kepada pekerja asing, termasuklah mereka yang pernah didiskriminasi dan juga pernah mengalami penderaan. Di peringkat antarabangsa ada pula IOM, Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi. Ini sebuah organisasi antara kerajaan yang berfungsi menggalakkan penghijrahan dengan selamat, dengan teratur. Ia memberikan pelbagai perkhidmatan kepada mereka-mereka yang melakukan migrasi inilah, sudah undang-undang, pentadbiran, dan juga memberikan perlindungan daripada eksploitasi dan memberikan sokongan integrasi kepada pekerja orang negara asing ni berintegrasi kembali semula ke negara asal mereka. Perkhidmatan seperti penjagaan kesihatan, pentadbiran, guaman, keadilan dalam bekerja tidak lain adalah untuk menyokong hak dan juga menjaga kebajikan pekerja. MyCare 4.0 ni merupakan laman sesawang yang diwujudkan bagi menyediakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan untuk pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Melalui sistem MyCare 4.0 ni juga dikatakan dapat memudahkan urusan pembayaran gaji melalui online, sebagai contoh e-wallet, GoPays dan sebagainya. Dengan cara ini, gaji pekerja asing akan dibayar dengan tepat pada waktunya. Oleh itu, segala urusan pembayaran gaji dapat dilakukan dengan lebih mudah dan mengurangkan risiko pekerja asing menerima gaji yang kurang. Selain itu, bagi memastikan gaji pekerja asing dibayar dengan telus, pihak berkuasa berperanan dalam memantau isu pembayaran gaji pekerja asing. Ini bertujuan agar gaji pekerja asing dibayar dengan setimpal dengan usaha mereka. MyCare 4.0 ini juga menyediakan portal komuniti untuk mengeratkan hubungan sosial antara pekerja asing dan rakyat Malaysia. Melalui komuniti ini, pekerja asing dan rakyat Malaysia dapat berinteraksi dengan lebih meluas dan berkongsi maklumat antara satu sama lain. Portal ini merangkumi pelbagai jenis maklumat yang diakses dengan mudah dan cepat, antaranya seperti budaya dan tradisi Malaysia, tawaran pekerjaan dan perkhidmatan kesihatan. Hal ini dapat membantu pekerja
pekerja asing memperolehi maklumat yang disiarkan dalam portal tersebut. Melalui portal komuniti ini juga, segala kemudahan perbincangan kumpulan atau komuniti dapat dilaksanakan dengan lebih mudah serta dapat membantu mengeratkan lagi kefahaman antara pekerja asing dan rakyat Malaysia bagi meningkatkan toleransi dalam mengukuhkan perpaduan sosial. Seterusnya, MyCare 4.0 ni turut menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada pekerja asing di Malaysia melalui dua cara, seperti kaunseling dalam talian atau kaunseling bersemuka yang dilaksanakan oleh kaunselor yang profesional dan pengalaman. Terdapat pelbagai bahasa disediakan bagi sesi kaunseling ini, antaranya seperti bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan banyak lagi. Dengan adanya pelbagai bahasa ini dapat membantu pekerja asing yang tidak fasih dalam bahasa Melayu dapat memahami apa yang disampaikan dengan lebih jelas lagi. Perkhidmatan ini disediakan bagi membantu pekerja asing dalam mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi oleh mereka. Antara perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui MyCare 4.0 ni adalah seperti kemudahan akses maklumat dan latihan pekerja asing bagi mengetahui bentuk perlindungan sosial seperti keselamatan, perlindungan, kesihatan dan pelaporan dalam talian yang cekap jika ada isu berlakunya sebarang penindasan terhadap diri mereka. Perkara ini dapat memastikan hak pekerja asing diberi jaminan oleh pihak majikan atau pihak bertanggungjawab dalam memastikan kesejahteraan pekerja asing terjamin. Dalam syarikat organisasi terdapat 5 adegan kuasa penting di dalam syarikat kami. Yang pertama sekali iaitu pengarah urusan, iaitu Encik Majrizan bin Abu Mansur. Seterusnya Encik Muhammad Nur Azali bin Azali selaku pengurus pentadbiran dan sumber manusia. Encik Nantishwaran anak lelaki Ejmanan selaku pengurus kewangan. Encik Ikmal Rais bin Muhammad Syuib selaku pengurus IT dan reka grafik. Pengurus pemasaran iaitu saya sendiri, Nabil Aswakir bin Fazil. Sub yang pertama iaitu kos yang diperlukan untuk membangunkan dan mengeluarkan aplikasi atau mewujudkan satu aplikasi sistem yang berkaitan dengan kebajikan pekerja asing. Kos ini termasuk pembelian pengisian, pembangunan aplikasi dan kos penyelenggaraan sistem. Okey, yang kedua adalah kos perangkat keras. Kos yang diperlukan untuk membeli dan memasang peralatan teknologi yang berkaitan dengan kebajikan pekerja asing. Kos ini termasuk pembelian dan pemasangan peralatan seperti kamera keselamatan untuk CCTV, pembaca sidik jari ataupun thumbprint dan peralatan keselamatan yang lain yang diperlukan. Sebagai contoh, dia termasuk dalam keselamatan semasa melakukan tugas. Okey, kos pengurusan data. Kos ini diperlukan untuk mengumpul, memproses dan menyimpan data-data berkaitan dengan pekerja asing, termasuk data peribadi dan sebagainya seperti maklumat kesihatan. Kos ini termasuk kos untuk membeli peralatan penyimpanan data, perisian pengurusan data dan untuk menguruskan data yang dikumpulkan. Okey, yang keempat adalah kos pelatihan. Kos yang diperlukan untuk melatih pekerja tempatan dan pengurus tentang penggunaan teknologi dan sistem kebajikan yang diperkenalkan. Kos ini termasuk kos untuk mengkaji pengajar dan membeli bahan-bahan pelatihan yang diperlukan. Kos pelatihan ini adalah satu kos yang akan sentiasa berjalan. Dia diperlukan dari semasa ke semasa. Okay, seterusnya adalah kos pemeliharaan. Kos ini adalah kos yang diperlukan untuk mengekalkan dan memperbaiki sistem kebajikan dan peralatan teknologi yang berkaitan dengan pekerja asing. Kos ini termasuk kos untuk menggaji juruteknik dan membeli suku cadang dan alat-alat yang diperlukan untuk pemeliharaan. Dia melebihi lebih kepada kos maintenance yang kita faham. Okey, yang berikutnya adalah kos sokongan teknikal. Kos yang diperlukan untuk menyediakan sokongan teknikal kepada pekerja asing dan pengurus tentang penggunaan sistem dan teknologi yang diperkenalkan. Kos ini termasuk kos untuk menggaji kaki tangan sokongan teknikal dan membeli perisian
sokongan teknikal dan peralatan yang diperlukan.